Masuk ibu ni ialah ibu bagi bapa. Itu pun adalah taraf yang taraf ummahat. Seingat saya Dobit, pasal mak ni sama ada mak yang tanpa perantara ataupun mak yang jadi perantara. Tu bahasa kita tu. Apa mak dengan tanpa berperantara? Maksudnya nenek melalui ibu, itu tak ada perantara. Untuk yang berperantara macam mana? Nenek sebelah bapa, pasal dia lalu ke bapa, untuk mak bagi bapa. Kita punya bapa punya mak, itu pun hukum ummahat. Dia adalah hukum Macam mana pun mahram tu simple je. Macam mana pun saya nak ajar bahasa, ada istilah-istilah kitab kalau kita baca, dia menggunakan istilah wasitah, ada istilah perantara tak perantara tu. Jadi mak, nenek sebelah mak, nenek sebelah bapa, dihukumkan satu martabat, semuanya ummahat. Dia ialah hukum mak. Itu adalah mahram. Siap. Satu. Baru kita belajar satu. Yang tu baru satu. Seterusnya, wal bintu wa in safulat. Yang kedua adalah bintu. Bintu anak perempuan. Dan anak perempuan mesti anak perempuan kandung. Jadi kalau dengan kita, anak perempuan kita bintu, dan syarat anak perempuan mesti anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung ialah anak perempuan yang cukup taraf. Jadi anak perempuan tak cukup taraf, dia akan sebut nanti dalam syarah tu. Tapi rasanya ada benda yang maklumat, sedia maklum kat kita. Bila tak cukup taraf, kalau lelaki itu kalau ikut martabat dia anak dia, tapi dapat dengan cara tak betul, dia pula tak kahwin dengan maknya. Jadi anak tu dengan si bapa ni walaupun datang daripada benih dia, tapi oleh kerana tak cukup taraf, maka tak dibahasakan bin binti kepada bapa tersebut. Bahkan kalau bapa ni tak kahwin dengan mak yang dari perempuan yang menyebabkan jadi mak bagi anak yang di luar taraf itu, bapa ni boleh kahwin dengan anak dia, pasal mani itu tak dihormatkan, pasal dapat melalui luar pensyariatan Islam. Kalau dia ambil mak tu, anak tu nanti statusnya bukan anak kandung, tapi anak tiri. Anak tiri maksud apa? Anak bagi isteri. Tak hukum anak dia maksud apa? Tak melalui proses nikah yang betul. Okay. Bila tak melalui proses nikah betul, dari segi nasab tak boleh dinisbahkan, pesaka pun tak sabit. Jadi kalau hukum anak tiri tak sabit pesaka. Cuma anak tiri dia mahram, itu ke depan nanti insya-Allah. Dia anak tiri, dia mahram, tapi bukan mahram sebab keturunan, dia mahram dengan sebab musaharah. Itu istilah musaharah, dengan sebab kita kahwin sama orang perempuan, dia ada anak, kita kahwin dengan seorang perempuan, mak perempuan tu hukum mertua, anak perempuan tu adalah hukum tiri, hukum anak tiri. Dengan elok ayat tu, kita kahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu mak dia, akad nikah je mak dia tu adalah mak mertua. Yang tu tak ada syarat, sama ada isteri ni kita pakai tak pakai, akad nikah aku terima je, sah, mak tu mak mertua. Sah je terima nikah. Kalau perempuan tu ada anak, anak tu adalah anak tiri. Cuma jadi mahram dengan syarat kita pakai mak ni. Maksudnya kita pakai perempuan tu, anak tu baru jadi mahram kita. Kalau kita kahwin dengan seorang perempuan, tengok-tengok silap kahwin, baik kahwin dengan anak maknya tua lah, katalah gitu, cancel lah, ambil anak. Selagi ibunya tak dipakai, maksudnya perempuan tu kita tak pakai, yang kita kahwin tu boleh diceraikan dia, ambil anak, sah, boleh. Satu, nak jadi mahram kepada anak tiri, syarat mesti pakai mak, maksudnya pakai perempuan yang kita kahwin tu. Macam mana pun asal nak sebut Dobit, kita kahwin dengan seorang perempuan, mak dia ialah mak mertua, tu sampai kiamat, dah haram tu selama-lama. Kita kahwin seorang perempuan, kalau kita pakai perempuan tu, kalau ada anak yang sebelum ini ataupun anak yang kalau kata berlaku perceraian selepas itu, siapa saja anak yang keluar daripada perut dia selepas berkahwin dengan kita ataupun sebelum berkahwin dengan kita, maka anak itu adalah hukum anak tiri kita.
hmm. Jadi asal nak kenal mana yang anak original. Anak original, bintu tu, anak kandung tu mesti anak yang kita dapat dengan perempuan tu melalui perkahwinan yang sah, yang cukup taraf. Baru hukum bintu, itu baru haram kita kahwin dengan dia dengan sebab anak kandung. Hukum anak kandung. Jadi bila anak kandung dia sabit mahram, dan dia sabit wilayah bak wali, dan dia sabit bak pesaka. Adapun bak tiri, dia sabit mahram tapi tak sabit pesaka dan tak sabit bak wali. Begitu juga bak susuan. Bak susuan dia sabit mahram, tak sabit bak pesaka. Bak wali pun tak sabit. Wali dan pesaka sabit hanya dalam bab anak kandung. Okay. Anak kandung. Baik. Jadi anak perempuan, termasuk anak perempuan ni yang dia diistilahkan sebagai anak. Quran sebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Masuk anak perempuan ni adalah cucu perempuan daripada anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Jadi cucu perempuan daripada anak perempuan dia panggil cucu tanpa ada perantara. Cucu perempuan daripada anak lelaki kita adalah dipanggil cucu dengan berperantara. Pasal dia nak pergi ke perempuan tu dengan lelaki. Macam mana saya sebut nenek ni, kita punya mak itu adalah nenek tanpa ada perantara. Kita punya mak, kita punya bapa punya mak adalah itu nenek dengan berperantara. Tuan-tuan faham tak faham tu tanya lain lah. Bahasa saya guna satu istilah kitab. Yang tu lah juga kaedah kita nak kenal nanti. Pasal kadang-kadang kalangan kita ni bab keturunan boleh tak faham. Ada perantara ni. Tambah bahasa Melayu kita kadang-kadang ada bahasa yang begitu umum. Sebut tok menakan. Mana tok menakan tu? Tok menakan belah macam mana tu? Tok menakan macam mana tu? Lagi tok menakan tiri belah mana? Bahasa dia longgar kan? Kalau Arab bahasa dia kemas. Macam mana pun saya tak cadang nak peningkan bahasa tu. Tujuan nak sebut tu ialah perantara dengan tak perantara tu. Jadi kita punya anak perempuan yang kandung itu anak perempuan betul. Termasuk anak ni ialah kita punya anak perempuan punya anak perempuan. Style clean punya cakap. Kita punya anak perempuan punya anak perempuan. Bahasa Arab sebut bintul binti ataupun dia bintu ibni. Bintu ibni maksudnya cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak lelaki kita, lepas tu dia dapat anak perempuan. Jadi cucu perempuan daripada anak lelaki. Hal tu pun adalah hukum anak dengan istilah fiqh dan istilah Quran. Quran gunakan istilah yang tu sebagai hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Semua cucu, sama ada cucu melalui anak perempuan, cucu daripada anak lelaki kandung, cucu itu adalah dipanggil banat, dipanggil bintun. Itu dalam status anak perempuan mahram. Kita belajar tu sekali belajar tafsir tu sebenarnya. Pasal nak belajar tafsir satu-satu susah kan. Kita belajar fiqh tapi ambil faham tafsir sekali. Baik, selesai bab tu. Jadi kalau cucu cicit ke bawah apa, dari si hukum samalah. Macam mana nak kenal siapa yang dalam hukum itu adalah cucu yang mahram. Cucu cicit. Jadi cicit tu macam mana? Kita punya cucu punya anak. Sama ada cucu daripada cucu lelaki atau cucu perempuan, kemudian dapat cicit melalui cucu lelaki atau cucu perempuan. Hak tu adalah hukum bintun. Saya tak kalau agak-agak tak boleh tangkap tanya lah. Saya memang reti sebiji-sebiji tu. Okey. Baik, selesai bab tu. Dia nak sebut tani sikit yang kalau ikut saya dah sebut tadi. Yang luar taraf ni. Kata dia ammal makhluqatu mimma izina syakhsin fatahilul lahu alal asahi. Adapun kata dia perempuan yang dijadikan mimma izina syakhsin, daripada air zina seseorang. Maksudnya faham air itu air mani lah. Air mani zina dengan sebab zina seseorang lelaki dengan seorang perempuan,
dapat anak perempuan. Oh, anak perempuan tu macam mana? Kata dia fatahillu lahu alal asahi, maka anak perempuan itu yang jadi daripada air mani dengan sebab dia zina dengan seorang perempuan lain. Jadi walaupun martabat tu anak, pasal benih daripada dia, tengok DNA pun DNA dia, tapi dari segi hukum, bila dia tak ambil mak, dia tak ambil perempuan yang telah dizina itu, fatahillu lahu alal asahi, maka halallah wanita itu lahu bagi lelaki ini alal asahi atas pendapat yang paling sahih. Istilah halal tu maksudnya dia boleh dinikahi sekalipun dengan martabat mani itu, dengan disebut dengan fakta DNA, itu adalah DNA dia sendiri sekalipun. Pasal apa? Pasal tak ada hormat. Pasal tak ada hormat syarak, yang walaupun daripada benih dia, tapi benih yang keluar melalui tak cukup taraf, tak cukup syarat-syarat untuk diiktibar sebagai bapa yang sah. Baik. Lakinna, jadi dari segi halal boleh mengikut pendapat yang sahih, akan tetapi lakinna ma'al karahati, berserta dengan ada makruh. Jadi tak usah duk gedi-gedi lah pergi ambil. Pasal apa? Kalau perempuan tu dah lah satu hal tak elok, dapat anak pula, kahwin dengan anak hasil daripada dizina dengan perempuan tu, agak-agak kalau dapat anak esok cucu cicit tu macam mana? Takut dia akan ada pengaruh zina. Pasal biasanya orang-orang yang memang ada keturunan zina ni tuan-tuan, kadang-kadang dia jadi penyakit zina tu jangkit sikit filah bahasa gitu. Pasal dia ada juga jangkitan pak tu. Maksud saya jangkitan tu pasal dia mempengaruhi environment dia. Pasal environment tu dia antara benda yang mempengaruhi penyakit-penyakit sosial macam ni. Satu disebut dengan ada ma'al karahah. Dan sikit kalau sebut lagi masalah karahah tu pasal ada makruh. Pasal apa? Pasal ada juga ulama yang mengatakan walaupun yang tu adalah anak zina dia, jadi tak iktibar dibentikan pada dia, tapi ada juga ulama yang masih mengharamkan pasal kata dia masih benih dia. Tapi pendapat yang paling sahih mengatakan halal untuk dia berkahwin dengan anak zina dia itu sendiri, dengan syarat dia tak ambil ibunya. Pasal kalau dia kahwin dengan ibu daripada anak zina dia tu, maka anak zina dia tu akan jadi taraf anak tiri. Anak tiri. Baik. Wasawaun kata dia al-muzna biha mutawi'atan, sama saja kata dia perempuan yang dizinahi itu, yang dibuat zina dengannya, dia mutawi'atan, yang suka rela, maksudnya memang rela untuk dizina, aula ataupun tidak, maksudnya kes perkosa. Yang ni kita sebut nisbah anak tu, nak dibin-bintikan. Adapun kes-kes perkosaan, kes zina, itu pergi tengok bab hudud lah, macam mana hukum perkosaan, macam mana hukum zina, apa tindakan-tindakan sosial mengikut perundangan Islam. Itu suku kena belajar sana. Kita bukan nak belajar bab tu, kita nak belajar bab anak, adakah sabit mahram tak mahram. Okay. Sikit lagi kalau sebut tentang hukum tu tuan-tuan. Allahumma salli ala nak sebut ialah katalah orang perempuan, pasal dia sebut tentang adanya anak yang hasil daripada bapa yang sama ada perempuan ni rela dizina oleh lelaki tersebut, ataupun perempuan ni tak rela dizina, maksudnya telah diperkosa. Sikit tak masuk masalah tu, tengok tuan-tuan. Dia sebut ada anak yang hasil daripada wanita yang telah diperkosa. Jadi maksudnya kaedah syarak dia ada hukumnya ni. Anak tu walaupun istilahnya hasil melalui proses yang haram, tapi tak diajar dalam syarak kita apabila dah hasil anak, anak tu dibunuh. Dengar elok ya. Memang anak tu istilahnya anak haram, tapi tak diajar dalam kaedah kita anak tu dibunuh. Tidak. Bunuh satu kes lain pula. Pasal bunuh dah jadi anak. Kalau nak buat sebelum jadi anak. Tu pun ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan, ada ulama yang mengharuskan.
masyhur yang kita dengar atas bahasa ulama, makruh. Makruh. Walaupun ada yang begitu kuat mengatakan haram. Nak cerita tahu mana ni? Yang kata tak jadi anak lagi, tapi telah dibunuh. Macam mana? Termasuk sekalipun buat dengan yang kata macam mana pun ada makruh atau umum suruh ulama. Apa maksudnya ni? Berlaku suami isteri hubungan kelamin, tapi benihnya tak disemai di ladang. Macam tu kot bahasanya, tak faham kalau tanya lain. Yang tu pun dari segi hukum makruh. Habis makruh lah, taklah haram. Macam mana pun ada ulama mengharamkan dia. Yang lagi haram adalah makan ubat sehingga memandulkan suami atau isteri. Itu memang haram tanpa khilaf ulama. Kalau dia bukan memandulkan, cuma istilahnya mengawal kehamilan, jadi benih yang tak ditabur di ladang tu, itu istilahnya mengawal kehamilan lah. Sama ada istilahnya tak tabur benih, ataupun lah ni panggilnya pangkai kondom tu. Sorry lah pakai bahasa-bahasa tu sikit kan, pasal nak sebut hukum. Ada ulama yang masyhur sebut ulama kita makruh. Ni kita cerita suami isteri ni yang buat illegal punya tu satu hal kan. Kita cerita tentang suami isteri ni. Pasal apa tu? Pasal kita kalau ikut nisbah anak ni disuruh meramaikan anak, meramaikan umat, bukan mengurangkan anak. Dan tak disuruh kita membunuh anak dengan sebab kita takut apa-apa, takut tak boleh mampu mensara dia. Tambah pula minyak naik 2 kupang. Sikit ayat tu tambahan. Apatah lagi naik RM2 esok. Macam mana nak pergi makan, minyak mahal sangat. Dah minyak mahal esok semua naik. Untuk anak dibunuhnya benih. Tak, haram. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Ada khasyatal infaq. Jangan bunuh anak kamu. Jadi bunuh tu sama ada bunuh anak betul yang dah keluar kat dunia, atau membunuh dalam kandungan, apatah lagi telah ditiup roh, ataupun bunuh sebelum jadi anak lagi, tapi dah bunuh benih lah. Pasal apa? Pasal takut tak boleh bagi nafkah dan saran hidup pada anak. Ini bukan ajaran Islam. Kalau ada pun pensyariatan disuruh ada istilah mengawal kehamilan ni jika berkaitan dengan faktor-faktor kesihatan. Satu antara suggestion syarak supaya faktor kesihatan itu boleh dipelihara, dalam masa yang sama tak ada istilah bunuh anak. Itu yang dianjurkan dalam masalah perkahwinan ni, dan diberikan lesen dalam syarak. Orang lelaki boleh berkahwin lebih daripada seorang. Jadi kalau yang ni agak-agak kata dia, abang nantilah dulu. Jadi benih itu supaya tak disia-siakan, taburlah kat ladang yang sepatutnya ditabur. Tak faham sudah saya cakap apa tu. Tapi boleh faham dia. Selalunya kita buat tu dia senang faham kan. Pasal apa? Ada ladang lain. Ladang ni tak sesuai tanam lagi, pasal untuk proses pembaikan, pasal baja pun tak apa subuh. Pasal nak biar ada berlaku perebutan, macam-macam lah, humus dan sebagainya. Jadi kalau tanam pun nanti pokok tak apa subuh. Jadi buat macam mana? Biarkan dulu ladang tu, kita tanam kat ladang lain. Boleh faham saya sebut itu kan? Jadi kalau manusia ni mana ada ladang-ladang lain, melainkan ada ibu lain, ada kilang lain. Jadi nak banyakkan produktiviti tu, kena banyakkan ibu lah. Sikit itu. Cuma tengok pula tahap kemampuan. Larat tak larat sara, tambah minyak naik. Larat tak larat bayar, dia rumah sewa, dia api, dia air. Kalau seorang pun sengit bau, tambah 2 orang. Tapi kalau dia boleh, macam mana pun nak sebut, saya nak sebut hukum kan. Nak kata bagi galakan apa ke punya pasal lah. Tapi saya nak sebut hukum, pasal nak sebut bila ada makruh tu. Jadi maksudnya ada makruh, ada benda tak elok juga lah. Jadi supaya tak berlaku makruh tu, cari satu lagi ladang supaya boleh disemai apa yang sepatutnya semai. Jadi sambil menunggu kesuburan hak ni, dapatlah hasil daripada sana. Bila hasil sana keluar, boleh pula semai benih pula kat sini. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Kalau ada 4 ladang tuan-tuan macam mana? Tapi 5 tiap dekat 4 je. 5 takut nanti di luar keupayaan mengurus. Satu maksimum 4. Memang selalunya ladang kita kadang 1 pun tak larat urus kan. Tambah 4. Tapi kalau boleh 4, dia tak akan boleh ada keupayaan 5. Pasal Allah dia amat mengetahui
mana yang di dalam kemampuan kita ataupun tidak. Satu dia tak bagi. Saya nak ngurung 4 ladang macam nak ngurung 4 masjid. Boleh? Tanya Tok Imam nak 4 masjid boleh tak jadi? Jadi Tok Imam 4 masjid. Larat tuan-tuan nak ulang 4 masjid. Putrajaya, Mahkota Jaya, berapa tu lagi? Permaisuri Jaya. 4 masjid. Je bahasa tu kan. Bukan senang nak manage 4 masjid yang semuanya disemai dan disuburkan. Bukan senang. Takut nanti ada yang terlepas pandang, tercuai. Satu pun kena cuai. Okey. Macam mana pun saya nak sebut tu, nak sebut hukum masalah, asalnya masalah bunuh anak tu. Jadi asal saya nak sebut ialah ada anak yang hasil dengan sebab perkosaan. Nak sebut kalau dengan sebab faktor perkosaan, dia tengok hamil, kaedah kita dalam syarak tak diajar bunuh anak tu. Tak diajar dalam syarak ni. Satu ada anak tu, kalau ikut nisbah nak bunuh anak, sikit tanya tengok, orang dulu tak ada ke teknologi nak matikan kandungan? Tak ada ke? Ini orang ada lagi cara tradisional lagi hebat daripada kita. Kita lah ni macam-macam ubat, macam-macam alat dia pakai, tu pun lepas juga. Tak faham sudah. Zaman dulu punya alat macam-macam tuan, dan mereka tahu kaedah-kaedah menggugurkan anak. Tapi kalau ikut dalam syarak, tak digugurkan. Sekalipun hasil anak tu melalui proses perkosaan. Bukan maksudnya nak bagi lesen, tapi nak menunjukkan kita tak diajar membunuh zuriat sekalipun masih dalam kandungan. Satu zaman lah ni kan ada fatwa-fatwa pelik yang contemporary ni kita tengok, terutama yang saya sebut yang contemporary lah. Dia kata kalau scan tengok kandungan ni cacat, tak cukup kaki, tak cukup tangan. Ada di kalangan popular ulama contemporary ni, dia kata apa? Harus menggugurkan kandungan cacat, pasal dia bagi alasan Islam menjamin keturunan yang sihat. Aduh pula, saya tak pernah jumpa bahas-bahas ulama macam tu. Tapi ada pendapat-pendapat contemporary yang gila babi macam tu kan. Segila babi macam tu. Dengar saya sebut bahasa gila babi tu kan. Segila babi macam tu kan. Sehingga orang kafir pun tak cakap macam tu. Orang kafir pun anak kalau kata OKU ke apa kan, tak, dia biarkan kan. Dan jangan tak tahu bila mati kan anak dalam kandungan dengan faktor macam tu, dia efek bukan saja masalah mati, masalah dosa itu suku, masalahnya kat ibu tu. Saya nak syarah tu dia melibatkan kesihatan, cukuplah saya sebut gitu. Macam mana pun asal saya nak sebut ialah yang dalam kitab disebut sekalipun anak ni hasil melalui perempuan yang memang suka rela untuk dizinahi, ataupun dia tak rela untuk dizinahi tapi faham tu diperkosa lah, tapi dah hasil anak tu tak diajar untuk dibunuh, dan anak tu nak sebut anak tu lah. Jadi asalnya kalau dia tak cukup taraf, anak tu pula dengan sumber haram, lelaki itu pun tak ambil perempuan yang diperkosa itu, anak tu halal bagi bapa, bagi lelaki tersebut. Baik. Amal mar'atu, itu selesai. Adapun perempuan kata dia, nisbah mahram dia dengan anak yang dilahirkan, fala yahillu laha waladuha, maka tak halal bagi wanita ni anak lelaki yang dia lahirkan minaz zina, sekalipun anak lelaki itu daripada zina. Tak boleh lah, pasal macam mana pun dia beranak, itu adalah anak dia. Dia beranak, itu adalah anak dia. Tapi kalau bapa belum tentu itu adalah bapa dia. Yang ni yang juga kalau saya belajar tafsir dulu tuan-tuan, ada yang Quran bunyi begini, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ayat ni cerita tentang ahli kitab, yang Allah Ta'ala ceritakan ciri ahli kitab ni, mereka ni sangat kenal kepada peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal sangat perinci disebut sifat-sifat Nabi akhir zaman ni dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Yang Allah Ta'ala kata alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka amat mengenali Nabi Muhammad ni macam mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sikit nak sebut tanda tu. Macam apa maksud kenal Nabi Muhammad macam mana kenal anak sendiri. Bahkan atas sebut ulama tafsir, mereka kenal Nabi Muhammad, lebih yakin mereka kenal kepada Nabi Muhammad
berbanding dengan yakinnya mereka anak yang dilahirkan melalui isteri mereka itu adalah anak mereka. Apa maksudnya tu? Sikit nak sebut hukum dan yang ni apa yang ulama tafsir huraikan. Ahli kitab ni apa yang Allah Ta'ala senaraikan dalam Taurat dan Injil tentang ciri, apalagi karakter Nabi akhir zaman ni, dalam Taurat Injil sangat jelas. Dan jelas tak jelas tu, macam mana kalau katalah anak kita, anak sangat kita kenal peribadi anak kita, anak nombor 1, nombor 2, dengar suara pun kenal lah. Kadang masuk pintu, masuk bagi salam, masuk rumah, kadang tak bagi salam, cara tutup pintu itu pun kita kenal lah anak mana. Masuk dalam rumah bunyi tapak, kenal lah. Kita tahu lah ni anak nombor apa. Kita kenal anak sampai tengah tu kan. Itu yang kenal lah, yang tak kenal tak boleh langsung ada juga. Sikit lah, macam mana pun saya nak sebut, kenal anak ada yang sampai tahap macam tu. Ahli kitab ni kenal Nabi Muhammad lebih daripada kenal anak mereka sendiri. Pasal apa? Pasal nisbah orang lelaki, anak yang dilahirkan melalui isteri kita, belum tentu isteri ini kadang-kadang dia amanah yang memang itu anak kita, boleh jadi ada benda yang pecah amanah itu. Bukan nak buruk sangka, tapi nak sebut apa ulama tafsir huraikan tentang benarnya Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Dan ahli kitab sangat kenal Nabi Muhammad. Berbanding dengan Taurat dan Injil, memang benar, takkan ada yang tipu. Yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, bila kata ini karakter Nabi Muhammad, memang itu Nabi Muhammad, takkan lari. Berbanding dengan anak sendiri, walaupun isteri kata yang ni anak kita bang, boleh jadi ada isteri yang curang, tapi isteri mana tak tahu, tapi nak sebut dari segi keberangkalian dan boleh jadi. Tapi kalau Nabi Muhammad dalam Taurat Injil kata takkan ada yang palsu. Tu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi Muhammad macam mana kenal anak mereka sendiri. Bahkan kata ulama tafsir, mereka lebih kenal Nabi Muhammad dengan seyakinnya, berbanding dengan yakinnya mereka anak yang dilahirkan oleh isteri mereka adalah memang anak mereka yang sebenarnya ataupun bukan anak mereka. Apatah lagi kalau memang ada isteri yang perangai tak elok. Kadang-kadang suami sendiri ragu, tapi nak tuduh tak boleh. Tapi kalau Nabi Muhammad, memang tiada siapa menyangkal bahawasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Itu masuk dalam tafsir. Tu sambil lalu belajar tafsir. Macam mana pun asal kita nak sebut ialah satu, kalau orang perempuan dia lahirkan anak, memang anak tu adalah anak dia. Tapi kalau bapa lahirkan, bapa tu belum tentu adalah bapa dia yang sebenar. Satu ada hukum yang disebut tadi tentang masalah anak zina. Okay, kalau ikut kita baru sebut 2 daripada 7 yang hukum haram. 2 wal ukhtu, dan seterusnya adalah adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan, kalau bahasa lama digunakan bahasa saudara perempuan. Istilah kitab tuan-tuan bila sebut saudara maksudnya adalah adik-beradik. Membanding dengan bahasa kita, bila sebut saudara maksudnya kaum kerabat yang jauh. Kita kalau orang datang rumah, kita kata siapa tu? Saudara. Apa makna saudara? Orang yang ada hukum jauh dengan kita, yang baru baca tu baru kita panggil saudara. Kalau yang mari tu adik-beradik kita, siapa datang? Kakak aku datang, abang aku datang, adik aku datang. Kita tak kata saudara aku datang. Istilah saudara ni orang jauh-jauh. Tapi dalam kitab jangan tak tahu. Dalam kitab bila sebut saudara maksudnya adik-beradik. Satu dalam Quran sebut innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu adalah bersaudara. Apa maksud bersaudara? Adalah bermartabat adik-beradik. Kita adik-beradik. Kita adalah adik-beradik. Cuma adik-beradik wajah syabah tak mana. Wajib adik-beradik dari si wajah berkasih sayang, tolong menolong, bantu membantu. Kalau kata ada sebahagian yang sakit, kita pun sakit sama. Ada yang susah, kita pun susah sama. Kalau dia seronok, kita seronok sama dengan nikmat yang dia dapat. Adik-beradik dari si sudut tu. Jangan adik-beradik berharta benda, ini kereta dia, kita adik-beradik kan. Itu lain ke tu. Itu cari peluang, itu syarah kot lain tu. Macam mana pun saya nak sebut saudara. Jadi antara mahram adalah adik-beradik perempuan. Adik-beradik ini kata dia syaqiqatan kanat aw li abin aw li ummin. Adik-beradik perempuan kita ni sama ada adik-beradik yang sibus bapa dengan kita
ataupun adik-beradik yang sebapak dengan kita, ataupun adik-beradik yang seibu dengan kita. Semua tu adalah hukum adik-beradik. Macam mana adik-beradik seibu sebapak? Maksudnya bin binti sama, dan maknya sama. Adik-beradik sebapak maksudnya macam mana? Bapa sama tapi mak lain. Yang ni adik-beradik kita tapi yang daripada mak